Respirasi ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan respirasi? Sampai ke 10. Okey. Respirasi ni kita kena belajar sebab dia melibatkan pernafasan kita. Okey. So dalam bab ni kita akan belajar tentang bagaimana manusia dan haiwan serta tumbuh-tumbuhan berespirasi. So kenapa penting respirasi? Apakah respirasi? Fungsi dia untuk kita kan. So kalau senang cerita bernafas lah. Kita bernafas. Tapi sebenarnya dia lebih dia punya maksud sebenar respirasi ni kalau diikutkan kita bernafas dan kita hasilkan tenaga lah. Okay? Bukan sekadar kita bernafas untuk kita nak oksidakan kita punya makanan. Maksudnya kita nak pecahkan balik makanan kita tu untuk hasilkan tenaga. Okey, boleh tak respon Sat? Dengar tak cikgu cakap? Umaymah? Dengar tak? Dengar. Okey, thank you. Sistem respirasi manusia. Okey, ni sistem respirasi manusia. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan ni, ini ialah gambar paru-paru. Bahasa kita kata paru-paru lah, paru-paru. Ada dua paru-paru di sebelah kiri dan sebelah kanan dada kita. Okey. Pernafasan merupakan proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh paru-paru. Maksudnya nanti badan kita ambil udara daripada luar, kemudian akan keluarkan balik. Siapa yang akan buat kerja tu? Dia bermula daripada hidung, mulut, kemudian masuk ke saluran pernafasan ni, kat sini. Okay, kemudian masuk sampai ke paru-paru. Okay. Sistem di dalam badan yang membantu kita bernafas dikenali sebagai sistem respirasi manusia. Bukannya paru-paru tu saja terlibat, dia terlibat bermula daripada hidung kita. Kena hidung kita tersumbat hari tu, maksudnya sistem pernafasan kita hari tu pun agak terganggu sebab dia duduk dalam sistem. Jadi maksudnya bila sistem kita elok, dia akan jadi elok semualah. Jadi nak bagi sistem kita elok, kita kena tengok dulu apakah organ-organ terlibat. Okay? Macam orang kata respirasi dia tak bagus. Bukan, tak semestinya paru dia yang tak elok. Mungkin sebab dia resedung sangat ke, mungkin dia sesemua sangat ke, itu jadi respirasi dia jadi terganggu. So yang ni awak kena hafal lah, sepatutnya awak boleh label dan awak boleh tengok dia punya fungsi. Okay, dia sebut kat sini, sistem respirasi manusia berfungsi membekalkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida daripada sel badan. So penting untuk oksigen masuk dalam badan kita sebab dia akan digunakan di otak dan di sel-sel badan kita untuk hasilkan tenaga. Okay, kita tengok bahagian badan kita dulu. Bahagian yang atas ni kita panggil dia rongga hidung, rongga hidung. Okay, sini rongga hidung. Kemudian lubang hidung. Rongga hidung dalam, dalam. Lubang hidung tu, hak awak korek hidung tu, hak tu lubang hidung. Atas dia tu rongga. Okay, masuk ke belakang, sambungan antara hidung dengan tekak tu nama dia pharynx. Okay, pharynx. Okay, kemudian yang dekat dalam tekak, okay, bawah daripada pharynx tu nama dia epiglottis. Okay, bawah daripada pharynx, epiglottis, bawah daripada epiglottis, larynx. Pharynx hak duduk atas, larynx duduk bawah. Okay, larynx ni dah mula nak masuk ke ni apa ni, trakea lah. Permulaan atas dia lah, atas daripada trakea tu. Okay, ni trakea. Trakea ni struktur keras. Dia keras tapi dia boleh pecah sebenarnya kalau kena hentakan yang kuat ke, dia boleh pecah. Dia kuat, dia membentuk, dia kena besar, dia kena benarkan udara masuk kat situ. Okay, so daripada trakea dia akan pecah kepada dua bahagian iaitu ke bronkus. Ada bronkus kanan. Okay, bronkus ni pecah kepada peparu kanan dan peparu kiri. Okay. Kita punya paru-paru ni dia lembut.
sebab dia adalah macam daging lah, macam kita makan, biasa tengok tak apa limpa, bukan limpa, apa tu, kalau orang duk makan daging lembu tu, kita panggil paru lah, paru, bukan limpa, paru. Paru tu dia lembut, sebelum masak dia lembut. Jadi samalah macam paru manusia, dia lembut. Jadi macam mana Allah nak bagi dia terlindung daripada pokok lah, kita terlanggar apa lagi paru kita berdarah ke apa kan. Dia duduk dalam sangkak. Duduk dalam sangkak. So sangkak tu, kita tengok kat sini. Okay. Okay, keliling dia tu ada otot intercostal. Okay. Yang ni dia lindung lah. Dia jaga paru kita. Kemudian dalam paru kita ada bronkus kiri kanan. Kemudian pecah lagi. Kat kecil tu kita panggil dia bronchial. Okay, dia macam dengan pokok, dahan. Okay. Dekat dahan tu ada dahan kecil-kecil tu nama dia bronchial. Hujung dahan kecil-kecil tu ada bunga. Bunga tu kita panggil dia alveolus. Alveolus ni lah tempat pertukaran udara. Tempat pertukaran gas, iaitu oksigen. Dia kawasan ni kawasan lembab apa semua, nanti kita akan bincang. Okay, bahagian bawah paru kita ialah diafragma. Diafragma ni lah yang akan naik ke atas, turun ke bawah untuk bantu kita bernafas dan melepaskan nafas, menghembus nafas. Okay, setakat tu ada soalan tak? Razin, ada soalan tak? Awak boleh tulis dekat komen lah. Memang ada soalan tak? Tak. Okay, setakat lah okey lah. Jadi awak hafal lah daripada atas ni rongga hidung, kemudian, lubang hidung, kemudian rongga hidung, faring, epiglotis, laring, okay, turun bawah sikit, trachea, bahagi dua, bronchus, okay, kemudian bahagi lagi cabang-cabang kecil tu bronchial, paling kecil hujung sekali setiap bronchial tu ada alveolus. Okay. Sekarang kita nak tengok perjalanan udara bermula daripada masuk ke lubang hidung kita atau pokok mulut kita, masuk, tempat masuk ke lubang hidung, pergi ke rongga hidung. Okay, masuk dalam rongga hidung, kemudian ke faring, laring, trachea, bronchus, bronchial dan last sekali alveolus. Jadi ada tempat yang udara tak lalu. Udara tak lalu dekat otot intercostal, dekat diafragma, dia tak lalu. Yang tu hanya untuk nak bantu macam cikgu sebut tadi lah. Okay, dia nak bantu. So laluan udara bermula daripada lubang hidung kita sampailah ke alveolus. Okay, alveolus ujung sekali pada bronchial tu. Okay, apa yang berlaku semasa kita menarik nafas? Okay, cuba tarik nafas tengok sekarang. Kita nak tengok. Apa yang jadi dekat dada kita? Try tarik nafas, kita nampak dada kita ni macam kembang sikit. Besar daripada biasa. Tarik, lepas. Okay. Rupanya masa kita tarik nafas, perut kita ni jadi macam kecut tau. Macam kecil sikit, macam orang dekat gambar lah nak bagi perut dia nampak kecil-kecil kan. Dia pun tarik nafas. Cik, nampak macam perut yang. Sebenarnya masa kita tarik nafas, apa yang berlaku ialah sangkar rusuk kita, okay, yang lindung paru kita tu, dia akan mengembang ke atas. Sangkar rusuk kita ni dia macam kita tolak ke atas, dia bergerak ke atas dan keluar. So, kalau kita pegang dada kita, letak tangan kita kat dada, pergi tarik nafas. Kita rasa tangan kita tu dia macam tertolak ke depan sikit, sebab bila kita tarik nafas, udara yang masuk dalam tu akan menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah. Ni rongga toraks ni semua kawasan dalam ni lah. Okay. Dalam ni isi padu dia bertambah. Sebab oksigen masuk lah. Oksigen masuk, udara masuk kan, ikut laluan dia tu lah. Start pada lubang hidung, rongga hidung, lepas tu laring, faring, lepas tu apa dia? Trachea, bronchus, bronchial, alveolus. Okay, so bila dia masuk, dah penuh udara, isi padu dalam dada kita ni, dalam rongga toraks ni akan bertambah. So apa yang berlaku lagi ialah selain pada sangkar rusuk ni dia bergerak ke atas, diafragma nanti akan mengecut dan bergerak ke bawah. Okay, lah ni tak usah pegang tang dada dah. Pegang tang perut pula. Hai Lydia. Lydia, apa khabar? Ya cikgu. Okay, hari ni kita belajar tajuk respirasi Lydia. Okay, terima kasih kerana join.
Okey. Sekarang ni kita nak tengok bila kita menarik nafas, apa yang berlaku? Apa yang berlaku semasa kita menarik nafas? Rupanya semasa kita menarik nafas, sangkar rusuk kalau letak tangan kita atas dada, kita rasa sangkar rusuk ni dia akan semakin besar. Dia macam tertolak keluar. Tarik nafas, kita rasa macam dada kita makin besar. Dan dalam masa yang sama cuba letak tangan awak dekat perut. Letak kat pusat bawah pada dada kita tu, letak tangan kat situ. Kita rasa macam perut kita slim sikit. Sebab apa? Sebab pada waktu tersebut, diafragma yang duduk dekat situ dia akan mengecut dan bergerak ke bawah. Okey? So, apa yang kita nampak daripada tepi yang dada nampak mengembang dan perut kita nampak kecil sikit. Itu semasa menarik nafas. Okey. Jadi penjelasannya, otot interkostal mengecut dan menarik sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Dia keluar. Keluar tu maksudnya nampak kembang lah. Yang kedua, otot diafragma belah bawah ni, dia akan mengecut dan menarik diafragma bergerak ke bawah dan meleper. Jadi dia akan leper. Otot diafragma tu nanti dia akan meleper. Kemudian, pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks lebih besar dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang. Okay. Maksud tekanan ni ialah bila isi padu bertambah, dalam tu oksigen apa semua tu dia punya tekanan akan jadi kurang sebab dia ada banyak ruang. Okay, dia ada banyak ruang. Bila dia punya tekanan berkurang, apa yang berlaku ialah nanti udara yang dekat luar tu maksudnya oksigen dekat luar tu akan terpaksa masuk ke dalam paru-paru. Sebab dekat luar ni, dekat bahagian mulut kita belah luar tu dia ada kawasan, ada udara. So udara dekat kawasan ni tekanan dia tinggi. Tekanan kawasan ni tinggi tekanan tinggi tu adalah tekanan gas lah. Maksudnya oksigen kat sini lebih tumpat. Okey, oksigen kat sini ketupatan dia lebih tinggi. Lagi banyak lah kita kata. Oksigen sini banyak nak compare dengan yang dalam kita punya dada. Sebab tadi oksigen duduk jauh-jauh. Tapi yang dekat luar ni oksigen duduk dekat-dekat. Dekat-dekat macam tu maksud tekanan tinggi, tekanan rendah tu. So bila dia macam ni, kat dalam ni kan duduk jauh-jauh dia punya udara. Jadi udara dalam ni kita katakan udara ni tekanannya rendah. Jadi apa yang berlaku ialah udara daripada luar yang tekanan tinggi tu, dia pernah ramai lah maksudnya ramai rapat-rapat. Dia pakai cuba isi kawasan yang tekanan rendah di kawasan dalam paru-paru. Jadi apa yang berlaku? Oksigen akan masuk dalam badan kita. Okey, so kita menghembus nafas. Ya. Apa dia? Nak kena keluar asal. Di mana? Nak ada BA bahasa Arab. Okey. Untuk semasa menghembus nafas, semasa kita menghembus nafas, apa yang berlaku ialah udara yang kita hembus tu akan menyebabkan kita punya sangkar rusuk ke bawah. Maksudnya cuba awak hembus nafas. Perut kita rasa macam tebal balik. Lepas tu dada kita rasa macam turun ke bawah. Okay, pada waktu tersebut, isi padu rongga toraks akan berkurang. Lepas tu kita rasa macam cepat-cepat kita nak tarik nafas kan? Cepat-cepat kita tarik nafas. Sebenarnya masa kita tengah duk hembus nafas tu, kita sedang mengurangkan isi padu kawasan dalam ni. So gas dalam kawasan ni, isi padu dia akan berkurang. Okey, jom kita tengok penjelasan semasa menghembus nafas. Otot interkostal mengendur. Okey, otot interkostal ni yang duduk dekat rangka ni lah. Dia akan mengendur, okey. Nanti sangkar rusuk akan bergerak ke bawah. Okey, dia akan nampak turun ke bawah lah. Ni. Ya Lydia. Saya ada BA juga. Tak apa Lydia. Saya minta izin cikgu, terima kasih. Tak apa. Okey, bye-bye Lydia. Okey, Razin je lah dengan cikgu lah. Orang lain tak ada. Okey, semasa kita menghembus nafas, otot interkostal tadi mengendur dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Jadi otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Lawan ni kita nampak otot diafragma ni akan kendur. So bila dia kendur, tu yang kita nampak je perut kita ni macam
tebal sikit lah masa kita hembus nafas. Ini pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks mengecil dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Tekanan udara yang lebih tinggi di dalam paru-paru menolak udara keluar. Setelah ni, kat dalam ni, kat dalam paru ni, udara dah rapat-rapat. Nah, udara dah rapat-rapat. So, kawasan ni adalah kawasan tekanan tinggi. Nak compare dengan kawasan luar, udara duduk macam tu. Jauh sikit lah. So, kawasan ni kawasan tekanan rendah. Jadi, apa yang berlaku ialah gas oksigen ataupun gas-gas yang duduk dalam paru kita akan dipaksa keluar. Okey. Bila kita tengok semasa tindakan epiglottis semasa menelan bolus dan bernafas. Okey. Kalau awak perasan, kita ada sebut perkataan trakea kan? Sebenarnya di situ adalah tempat pertemuan udara dan makanan. Sebab itulah bila kita makan, kita tak boleh bernafas. Masa awak tengah makan, awak tak boleh bernafas pada masa sama. Tengah minum air, tak boleh bernafas. Tengah minum air berhenti bernafas, minum dulu. Tengah telan nasi, jangan bernafas, telan nasi dulu. So, sebaik-baiknya macam orang cakap, jangan makan gelojoh, jangan makan bercakap. Tu sebenarnya kita nak hindar daripada kita bernafas dalam masa yang sama kita juga makan. Sebab bolus ni kita katakan makanan yang dah dikunyah lah. Epiglottis jatuh ke bawah dan menutup trakea semasa bolus ditekan masuk ke dalam esophagus. Jadi semasa waktu ni trakea terbuka. Okey, trakea terbuka. Ni kita pun makan, masa kita tengah makan, apa tindakan epiglottis? Epiglottis ni dia akan tolong tutup. Dia akan tolong tutup, jangan masuk belah sini, jangan masuk belah sini. Okey. Pergi sana. So dia tutup macam ni. So bila dia tutup, makanan tak akan termasuk ke sebelah ada udara. So kalau masuk kat sini dia akan pergi paru-paru. Paru-paru bukannya boleh keluar balik makanan. Kena tekan bagi keluar balik ke arah sama. Dia tak boleh masuk saluran pencernaan lah. Yang kata lagi makan-makan ke paru tak apa lagi berak. Tak. Bila masuk ke saluran pernafasan, bahaya. Okey. Jadi apa kita kena buat, bukan apa yang kita buat kita jangan gelojoh. Okey, nanti otak kita akan bantu kita untuk tutup kawasan ni. Jadi makanan hanya akan disalurkan ke kawasan belah kanan ni. Okey. Jadi makanan akan masuk ke ruang yang sepatutnya dan terus ke saluran pencernaan. Nampak tak betapa Allah bagi kat kita hebat sangat. Kawasan yang tempat makanan dan udara, tempat yang sama tapi tak jadi bahaya. Kalau kita makan elok-elok. Okey. Lepas tu bila kita nak bernafas balik, hak tertutup tadi tu akan terbuka. Jadi oksigen ke apa ke, oksigen mai pada hidung ke, mulut ke, dua-dua boleh masuk balik ke kawasan trakea. Jadi kawasan trakea ni adalah kawasan yang terbuka setiap masa. Kecuali masa kita nak makan. Sebab tu dah jangan duk pisau orang dalam keadaan dia tak bersedia lah. Takut segi otak dia belum lagi hantar isyarat untuk menyebabkan epiglottis kita tu tutup kawasan trakea tadi. Okay. Jadi kalau kita perhatikan di sini, epiglottis ni sangat penting untuk kita sebab dia dapat mengelakkan berlakunya tercekik. Okay. Kita tengok balik kat mana kedudukan epiglottis. Tengok balik sikit. Okay, kedudukan epiglottis ni berada di bahagian bawah faring. Okay, bawah faring atas ni lubang, rongga hidung, lepas tu faring, lepas tu epiglottis yang kecil tu. So dia duduk belakang angkung kita, dia akan tutup kawasan trakea daripada dimasuki oleh makanan. Okay, sekarang ni kita nak sambung lagi dengan tak habis dah, tak sambung dah. Yang pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia ni akan kita sambung dalam pelajaran akan datang. So sekejap Razin, masa yang ada ni awak akan buat nota. Cikgu dah hantar dah semua gambar-gambar ni dalam grup WhatsApp. Jadi awak salin nota. Lepas tu sekejap dalam pukul 9.30 macam tu cikgu akan hantar latihan berserta dengan jawapan untuk awak bincang lah. Okay. Terima kasih Razin. Okay Razin, bye. Nanti Razin live Okay, bye.